Dalam masa yang sama, kita akan menangani pembangunan. Kita akan terus bergerak ke arah pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berdaya saing. Di samping menyadari cabaran adalah hebat, berbangkit dari keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu. Kita mustahil ingat bahawa pasaran dalam negara kecil bukanlah alasan untuk menghalangi pertumbuhan keluaran. Malah setiap syarikat, sama ada ia milik persendirian atau milik kerajaan, adalah mampu untuk mensasarkan penjualan produk dan perkhidmatan mereka ke luar negara sebagai ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurbaizura Andy bersama Auda dalam Berita Nasional. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara kepada 235 orang penerima sempena Hari Keputeraan Baginda ke-70. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pangeran Muda Abdul Malik berkenan menyempurnakan majlis penutupan rasmi pertandingan pencak silat peringkat kebangsaan sempena ulang tahun Hari Keputeraan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam kepada 235 orang penerima sempena Hari Keputeraan Baginda ke-70. Istiadat berlangsung di Balai Singgasana Indra Kencana Istana Nurul Iman petang tadi. Berangkat sama Paduka Ananda dan Adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Waqar Pangeran Muda Muhammad Bolkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran di Gadong Sahibul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pangeran Muda Abdul Malik. Istiadat bermula dengan pengurniaan Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah ketiga SMB kepada 42 orang. Para penerima terdiri daripada para pegawai kerajaan dan sektor swasta. Komander Awang Rahaimi bin Haji Abdul Karim. 384 Komander Awang Muhammad Hadi Syarifuddin bin Haji Muhammad Hasan Al-Mega. Pengurniaan bintang-bintang kebesaran ini mencerminkan penghargaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia terhadap sumbangan dan jasa bakti setiap penerima dalam berbagai bidang menjurus pembangunan negara. Awang Jaidin bin Haji Timbang. Dayang Kamaliah binti Haji Abdul Rahman.
7 orang dikurniakan darjah Seri Ugama Islam Negara Brunei yang amat bersinar darjah keempat SUB. Dayang Hajah Hadiyati bin Haji Abdul Hadi. Dayang Hajah Siti Mastura binti Haji Mahmud. Dayang Siti Uzaimah Yadi binti Haji Rosli. ...169 orang dikurniakan darjah setia negara Brunei yang amat bahagia darjah keempat PSB. Selain mereka yang berkhidmat dengan kerajaan, para penerima juga termasuk dari sektor swasta. Udin bin Pangeran Haji Mawang. Azami bin Ibrahim. Pengurniaan bintang ini sebagai motivasi bagi menyuntik semangat para pegawai dan kaki tangan kerajaan untuk terus menabur bakti kepada kerajaan dan negara. Pegawai Waran 1, Awang Razali bin Marusin. 9914, Awang Muhammad Nur. Hajah Sarina binti Pangeran Haji Muhammad Saleh binti Pangeran Kashim. Dan 17 orang dikurniakan darjah Seri Ugama Islam Negara Brunei yang amat bersinar darjah kelima PUB. Dayang Hajah Hawa binti Haji Mahmud. Dayang Marliani binti Haji Damit. Allahumma asbir ala majlis isti'adah. Bagi memberkati majlis, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. سببا للعواقب الحسنة والمسرات مباركا في أهله مدى الأوقات متعاونين على الأعمال الصالحات في النهوض بالبلاد على أحسن الحالات يا رفيع الدرجات وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Juga hadir pangeran-pangeran ceteria, menteri-menteri kabinet, ahli-ahli majlis mesyuarat, timbalan-timbalan menteri, pangeran-pangeran peranakan, pihin-pihin menteri, menteri-menteri pedalaman, duta-duta, pesuruhjaya tinggi, setiausaha tetap dan ketua-ketua jabatan kerajaan. Bagi para penerima bintang-bintang kebesaran, pengurniaan tersebut menjadi motivasi kepada mereka untuk terus meningkatkan mutu perkhidmatan serta berusaha menyumbangkan khidmat bakti mereka dengan cemerlang. Mereka juga berazam untuk terus cekal dalam mengharungi cabaran dalam tugasan mereka. Dalam kita ni membuat sesuatu pekerjaan itu, kita hendaklah ikhlas dari segi melaksanakannya, dan memanglah dalam kita ni menjalankan tugas-tugas sebagai warga perkhidmatan awam ini, banyak cabaran-cabaran yang dilalui. Di sinilah saya rasa kita ni memerlukanlah panduan-panduan, dan kita sentiasa meminta nasihat-nasihat dari pihak-pihak tertentu seperti ketua-ketua kita ni. Dan penggunaan bintang ini adalah merasakan satu cabaran yang lebih untuk membuktikan lagi betapa pengurniaan ini adalah satu keistimewaan bagi kami, dan insyaAllah akan melakukan yang terbaik sama sekali kepada rakyat Kuala yang Muhammadiyah. Ini adalah akan menjadi satu dorongan kepada saya untuk memberi khidmat yang lebih kualiti, dan of course dari segi kualiti dan juga kuantiti lah. Tapi insyaAllah saya akan bekerja keras dalam mendapatkan captainship untuk
for the future nanti, dan insyaallah mungkin managerial position bagi memperkembangkan lagi Royal Brunei. I'm very, very happy. It was never expected that I would receive this Bintang Kebasaran, and I hope others out there can see that with all your hard work and achievements, you can achieve anything, and hopefully I am an inspiration and motivation to others to work hard to be where I am today. Alhamdulillah. Saya terima kasih kepada Bawah Duli Tuan Patik sebab dia kasih saya title. Lain kemudian hari katanya boleh lagi kuat-kuat kerja sama kerajaan. Ya, memanglah ini jadi satu cabaran bagi saya untuk lebih gigih lagi dalam perkhidmatan dan juga jadi exemplary kepada yang lain-lain supaya lebih tekun lagi bekerja dan amanah dan lain-lain. Motivasi saya pada semua, especially kanak-kanak yang baru lepasan sekolah, kalau ada kesempatan ambillah kesempatan untuk menjempuri penerbangan juruterbang sebagai juruterbang di penerbangan di Raja Brunei, kerana ini adalah satu tugas yang mencabar dan penuh dengan tanggung jawab, tapi sangat sesuai dan sangat baik untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya penghargaan seumpama ini dapat lagi meningkatkan motivasi untuk warga perkhidmatan awam di dalam memberikan perkhidmatan, dan juga diharapkan juga kepada warga perkhidmatan awam yang lainnya supaya sentiasa bersungguh-sungguh menjalankan tugas, bukan saja kerana agama, bangsa dan negara, tetapi ikhlas kerana Allah semata-mata. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pangeran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah berkenan menyempurnakan majlis penutupan rasmi pertandingan pencak silat peringkat kebangsaan sempena ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-70. Pertandingan yang berlangsung semalam di Dewan Serbaguna Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas itu dikendalikan oleh Persatuan Pencak Silat Kebangsaan Brunei Darussalam Persib. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Sri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-70 dan Pangeran Haji Muhammad bin Pangeran Haji Ludin Yang di-Pertua Persib. Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menyaksikan pertandingan 3 kategori, iaitu kategori cekak asli putra dewasa, kategori kuntau putra dewasa dan kategori tanding kelas A putra dipertandingkan pada peringkat akhir ini. Bagi kategori cekak asli putra dewasa, Awangku Abdul Muiz bin Pangeran Haji Abdul Karim, pesilat dari daerah Brunei dan Muara, menewaskan Omar Abdul Aziz bin Haji Ismail, pesilat dari daerah Temburong. Kategori kuntau putra dewasa pula dimenangi oleh Muhammad Amrul bin Haji Arifin, pesilat daerah Temburong, setelah mengalahkan Muhammad Syafiq bin Hassan dari daerah Tutong. Manakala Muhammad Amirul Azmi bin Haji Ali Hamzah dari daerah Tutong muncul juara bagi kategori tanding kelas A putra setelah menewaskan Muhammad Zainul Abidin bin Abu Zaini dari daerah Belait. Persembahan silat dari ahli Persib menyerikan pertandingan sebagai tanda penutupan gelanggang.
Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menggunakan hadiah-hadiah kepada para pemenang bagi setiap kategori. Juara bagi kategori Cekak Asli Putra Dewasa dan kategori Kuntau Putra Dewasa masing-masing menerima perisai kurnia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan hadiah wang tunai. Sementara juara kategori tanding kelas A Putra menerima piala pusingan. Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima pesambah. Pada akhir majlis, Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan penutupan rasmi pertandingan. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan ini saya dengan rasminya menutup pertandingan pencak silat sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-70 tahun 2016 peringkat kebangsaan. Pertandingan silat kebangsaan bermula dari 28 hari bulan Julai lalu. Lebih 100 orang pesilat dari seluruh negara dan 2 pasukan jemputan dari Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam menyertai pertandingan tersebut. Hala tuju dan landasan persekolahan menengah agama aliran Arab di negara ini perlu terus dikembangkan bagi memastikan kesinambungannya tetap relevan dan memberi impak positif kepada pembangunan modal insan. Bahan beritanya selepas ini. Hala tuju dan landasan persekolahan menengah agama aliran Arab di negara ini perlu terus dikembangkan dan dijayakan bagi memastikan kesinambungannya tetap relevan dan memberi impak positif kepada pembangunan modal insan. Kewujudan sekolah-sekolah menengah agama aliran Arab tidak syak lagi menandakan keyakinan orang ramai kepada relevannya sebagai sekolah menengah yang menjadi sebahagian medium persekolahan di negara ini. Menteri Hal Ehwal Agama menjelaskan perkara tersebut semasa majlis sambutan 50 tahun peletakan batu asas Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pangeran Anak Damit pagi tadi. Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman juga menzahirkan harapan bagi perkembangan pendidikan dan persekolahan Arab bagi masa depan generasi akan datang. Kita berangkat ke mesyuarat khas Majlis Ugama Islam pada 27 Februari 2016. Maka sempena kita mensyukuri 50 tahun pembangunan Sekolah Agama Menengah Arab Perempuan Raja Isteri Pangeran Anak Damit ini, kita tentunya akan melihat ke masa hadapan yang lebih panjang, masa hadapan zaman generasi anak cucu kita. Pada masa itu, pasti kita sudah tiada lagi bersama mereka. Namun,
kita berharap bahawa apa yang telah kita lakukan pada kesempatan zaman kita ini mudah-mudahan benar-benar akan dapat membantu anak cucu kita, zuriat kita, generasi penyambung kita, membantu mereka mengharungi liku-liku dan silok-bilok zaman mereka itu dengan tetap berada pada landasan yang kukuh, yaitu perkembangan seterusnya pendidikan dan persekolahan menengah agama aliran Arab dengan mempunyai dasar-dasar pelajaran yang sesuai menurut era kemajuan zaman. Majlis diselajurkan dengan pelancaran majalah An-Nur edisi khas 50 tahun sekolah bagi memperingati perkembangan dan kemajuan serta sebagai ristaan sejarah sekolah tersebut. Pada majlis ini juga para penerima anugerah khas mantan-mantan pengetua Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pangeran Anak Damit diberikan penghargaan. Salah seorang penerimanya yang berhormat Pihin Si Raja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim juga menerima anugerah khas terdiri dari mantan-mantan tenaga pengajar dan para pelajar sekolah tersebut termasuk mantan pelajar sekolah berkenaan yang merupakan penerima ijazah wanita pertama Universiti Al-Azhar Mesir. Setiap orang dalam kelompok masyarakat mempunyai peranan dalam melindungi dan memelihara hutan dan bukan hanya dipikul oleh pihak kerajaan semata-mata. Oleh itu, kerjasama sangat penting bagi menggabungkan sumber-sumber perhutanan yang ada. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan berucap demikian semasa majlis penutupan mesyuarat Menteri-Menteri Asia Pasifik mengenai hutan hujan kali kedua petang tadi. The government, the private sectors, non-government organizations and support group shall share their expertise and act as a whole in the conservation. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga menekankan sektor kerajaan, sektor swasta, pertubuhan bukan kerajaan dan kumpulan-kumpulan bantuan akan dapat berkongsi kepakaran mereka dan bertindak bersama dalam memelihara ekosistem hutan hijau. Yang berhormat juga berharap mesyuarat tersebut akan memberi peluang untuk meluaskan lagi beberapa rangkaian bukan sahaja dalam sektor-sektor kerajaan tetapi dalam sektor swasta. Yang berhormat juga melahirkan rasa gembira atas komitmen yang diberikan dari negara-negara peserta. Pemeliharaan hutan hujan Asia Pasifik akan memberi kelainan dan impak global ke atas perubahan iklim. Persidangan merupakan komitmen untuk menyokong usaha memelihara hutan hijau di rantau Asia Pasifik di samping sebagai platform untuk mencari penyelesaian serta mendapat sokongan yang akan mengukuhkan usaha dalam menangani isu perubahan iklim serta pemupusan hutan. Oleh itu, rantau Asia Pasifik perlu membuat satu dasar dan strategi dalam mewujudkan persekitaran yang baik bagi mengamalkan pengurusan hutan yang berdaya tahan. Seorang rakyat tempatan dan bekas pekerja syarikat Brunei Shell Petroleum BSP Sdn Bhd didapati bersalah di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Laporannya seketika nanti, teruskan bersama Berita Nasional. Seorang rakyat tempatan dan bekas pekerja syarikat Brunei Shell Petroleum BSP Sdn Bhd, Aidah binti Tengah yang berjawatan Supply Chain Support di Jabatan Supply Chain Management SCM dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Tinggi Bandar Seri Begawan setelah didapati bersalah di bawah bab 6(A) Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Aidah didapati bersalah bagi 15 pertuduhan di bawah bab 6(A)
dan 5 pertuduhan lagi di akta yang sama telah diambil kira setelah 7 orang saksi dipanggil untuk memberi keterangan semasa perbicaraan dijalankan. Hasil siasatan Biro Mencegah Rasuah mendapati Aidah menerima wang rasuah dari Februari 2008 sehingga November 2009 berjumlah RM200,200 daripada David Chong, pengurus syarikat Musfada Enterprise, sebagai ganjaran untuk membuat pesanan dan mempercepatkan purchase order bagi pembelian bahan-bahan kimia untuk syarikat BSP, di mana pembelian itu berhubung kait dengan kontrak syarikat itu bersama BSP. Mahkamah menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara bagi setiap kesalahan yang berkuat kuasa pada 27 hari bulan Julai 2016. Mahkamah juga mengarahkan tertuduh untuk membayar denda berjumlah RM200,200 dalam tempoh 3 bulan dan jika gagal, tertuduh dikenakan hukuman penjara tambahan selama 6 bulan. Mahkamah juga mengarahkan tertuduh untuk membayar kos pendakwaan berjumlah RM120,000 dalam tempoh 3 bulan dan jika gagal, tertuduh dikenakan hukuman penjara tambahan selama 3 bulan. Program Takziz Ilmi yang diadakan selama 4 hari berakhir petang tadi. Program antara lain bertujuan bagi memperkukuhkan pengetahuan para belia tentang agama Islam sebagai cara hidup yang lengkap dan sekaligus melengkapkan diri peserta dengan akidah, ibadah dan akhlak untuk bekalan semasa melanjutkan pelajaran di seberang laut. Pelbagai topik mengenai akidah, solat, zikir-zikir amalan dan pemakanan halal dibincangkan sepanjang program. Program disertai 35 orang penerima derma siswa yang sedang melanjutkan pengajian ke luar negara. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Haja Zunaina binti Haji Gunong, Ketua Bahagian Penyebaran Dakwah Pusat Dakwah Islamiah. Ikuti bahan berita dari daerah Temburong bersama Suryani Muhammad selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 7 orang bakal haji daerah Temburong diraikan semalam di Majlis Doa Kesyukuran. Majlis diungkayahkan oleh Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Majlis dimulakan dengan sembahyang maghrib berjemaah dan diteruskan dengan doa kesyukuran yang dikepalai oleh Awang Haji Syafrilah bin Haji Ahmad, Pegawai Hal Ehwal Masjid yang juga Imam Masjid Utama Muhammad Saleh. Majlis yang diselajurkan dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri tersebut antara lain bertujuan untuk mendoakan keselamatan dan kesejahteraan bakal jemaah haji daerah Temburong khususnya dan bakal haji negara Brunei Darussalam amnya, di samping mengeratkan hubungan silaturahim. Harapan saya bagi bakal jemaah haji, semoga mereka akan selamat pergi dan kembali dan dapat mengerjakan ibadah haji dengan sempurna dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemasangan lampu-lampu solar di jalan-jalan raya di daerah Temburong giat dilaksanakan bagi memudahkan pengguna jalan raya di daerah berkenaan, terutama di jalan-jalan kecil. Pemasangan tersebut bukan sahaja dapat mengemaskan lagi jalan-jalan kecil, malah turut memberikan keselesaan serta keselamatan kepada penggunanya. Kerja-kerja pemasangan lampu solar jalan raya tersebut antaranya meliputi jalan-jalan kecil Kampung Selapun yang telah siap pada pertengahan tahun lalu, manakala kerja-kerja pemasangan lampu jalan raya yang rancak dan sedang dilaksanakan termasuk Jalan Puni Bokok sehingga Kampung Temada dan Kampung Buang Bulan hingga Kampung Batang Duri. Dengan pelaksanaan lampu tersebut, penduduk dan pengguna juga diseru untuk sama-sama menjaga kelengkapan yang disediakan bagi kesejahteraan penduduk di daerah tersebut.
Potensi dalam perusahaan menternak itik yang menjana pendapatan sara diri menjadi semangat kepada salah seorang pengusaha ternakan itik penelur yang berjaya meningkatkan ekonomi keluarganya. Dayang Nur Haziah binti Abdul Rahman mula berkecimpung dalam perusahaan tersebut semenjak bulan September 2015. Menyedari akan hakikat potensi yang menyerlah dalam bidang ini, Dayang Nur Haziah memperluaskan usaha menternak itik dalam ladang miliknya sendiri yang diusahakan secara komersial di Kampung Sumbiling, Jalan Batang Duri. Beliau merupakan antara orang yang berjaya keluar dari kumpulan penerima agihan wang zakat dan bergiat dalam perusahaan kraf tangan dan menternak itik. Ladang itik tersebut dibina hasil wang zakat yang terkumpul yang hanya menempatkan 12 ekor itik sebagai usaha permulaannya dan kini bertambah sehingga 500 ekor itik. Permintaan telur masin yang menggalakkan di tamu-tamu Pekan Bangar juga menjadi penyuntik semangat Dayang Nur Haziah. Alhamdulillah, masa ni telur masin yang kami hasilkan memang indah mencukupi di pasaran lah. Memang orang itu permintaan itu memang banyak lah. Cabaran memang ada, pasal kami totally orang tidak ada ilmu memelihara itik itu. Cuma kami mencari panduan melalui internet atau pembacaan buku macam itulah. Alhamdulillah sampai masa ni boleh sudah masalah yang sedikit-sedikit itu boleh kami atasi lah. Bahan tersebut mengakhiri laporan daerah Temburong. Kembali bersama Nur Baizura selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suryani. 3 buah keluarga mangsa kebakaran rumah di Kampung Sungai Kebun mendapat perhatian salah sebuah persatuan di negara ini. Persatuan Pertiwi memberikan sumbangan berupa kewangan, makanan harian dan pakaian. Sumbangan diserahkan oleh Datin Hajah Fatimah binti Datuk Seri Setia Haji Abang Razali, Naib yang di-Pertua Persatuan Pertiwi, dan Datin Paduka Hajah Jusnani binti Haji Lawi, Pengerusi Persatuan Pertiwi. Persatuan tersebut merancang untuk lebih bergiat lebih aktif dalam mengendalikan aktiviti dan kegiatan termasuk keagamaan, kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat. Pendaftaran bagi peperiksaan London Chamber of Commerce and Industry bagi bulan November 2016 kini dibukakan. Pendaftaran dibuka sehingga 22 Ogos ini. Borang yang telah lengkap diisikan hendaklah dikembalikan kepada Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan. Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita antarabangsa dalam Berita Dunia selepas ini. Bertemu kembali antara tajuk berita utama malam ini. Lubnan berkata perpecahan Iraq dan Syria disebabkan konflik perkauman di rantau berkenaan. Pemasang sistem pertahanan T-HAAD di Bandar Seongyu, Korea Selatan dikuatiri membawa impak negatif ke atas kehidupan masyarakat.
Kumpulan Hezbollah Lubnan berkata perpecahan Iraq dan Syria adalah disebabkan konflik perkauman di rantau berkenaan. Pemimpin kanan Hezbollah Sheikh Naim Qasim menjelaskan harapan untuk menamatkan peperangan di Syria dalam masa yang terdekat adalah tipis. Tambahnya, Hezbollah yang memihak kepada kepimpinan Presiden Bashar Assad akan terus berjuang dengan tentera Assad hingga ke penghujung krisis. Dalam temu bual dengan Reuters, Sheikh Naim Qasim berkata pasukannya berjuang di sisi Presiden Assad bagi menumpaskan puak penentang sokongan negara barat dan kuasa serantau. Salah satu matlamat dalam masa terdekat ini ialah merampas semula Aleppo, bandar kedua terbesar di Syria. Pihak Amerika Syarikat dan sekutunya berkata Presiden Assad tidak mempunyai masa depan susulan perang sivil di negaranya. Rusia dan Iran turut menyokong Assad sebagai pemimpin sah Syria. أو لا تنجح أعتقد أن القوى التي تريد وحدة سوريا. Kedua-dua pihak Rusia dan Iran bimbang penggulingan Assad akan melumpuhkan Syria dan memberi peluang kepada puak militan untuk berleluasa. Sheikh Qasim menambah, Syria dan Iraq berada di ambang perpecahan dan hanya Assad saja yang dapat menyelamatkan keadaan. Kumpulan Hezbollah katanya tidak gentar dengan ancaman Amerika untuk menghukum mana-mana pertubuhan yang bekerjasama. إلى التقسيم بعناوين مختلفة. Pengerusi Jawatan Kuasa bagi Dasar Luar dan Keselamatan Kebangsaan Perhimpunan Konsultatif Iran, Alaidin Barojerdi, mengadakan pertemuan dengan Speaker Perhimpunan Rakyat Syria di Damsyik, Syria bagi membincangkan situasi di Aleppo dan bertukar-tukar pandangan. Semasa pertemuan, Tuan Barojer menekankan pandangannya berhubung kemajuan ketenteraan kerajaan Syria baru-baru ini di Aleppo menentang pasukan anti kerajaan. Kedua-dua belah pihak juga membincangkan kepentingan bersama. Isu-isu berhubung ekonomi dan hubungan politik kedua-dua buah negara. Iran berulang kali mengisytiharkan sokongannya terhadap kerajaan Syria dalam memerangi keganasan serta berikrar untuk memberikan konsultan bagi membantu tindakan ketenteraan bagi pasukan tentera kerajaan Syria. Keputusan Kerajaan Seoul untuk memasang sistem pertahanan T-HUD di Bandar Songyu dikuatiri membawa impak negatif ke atas kehidupan masyarakat dan alam sekitar. Ahli-ahli Perhimpunan Kebangsaan Korea Selatan menyuarakan sokongan mereka kepada penduduk Songyu yang menggesa kerajaan menghentikan program senjata di bandar mereka. Ahli-ahli parlimen yang mewakili Parti Minju, parti pembangkang terbesar Korea Selatan, mengadakan rapat di Songyu sebagai membuktikan sokongan mereka kepada penduduk setempat. Mereka juga meninjau tapak sistem pertahanan terminal altitude tinggi T-HUD. Mereka berkata keputusan kerajaan untuk membina T-HUD tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat setempat adalah tindakan yang hanya mementingkan satu pihak. 정진석 새누리당 원내대 와서 국민들 만나고 간담회하고 갔습니까? Songyu adalah bandar yang menyimpan banyak sejarah, terletak kira-kira 260 km ke selatan ibu negara Seoul. Bandar ini terkenal sebagai industri ladang buah-buahan. Rombongan anggota parlimen menekankan projek T-HUD hendaklah dihadapkan kepada Perhimpunan Kebangsaan bagi pertimbangan semula. Para penunjuk perasaan bimbang tindakan kerajaan akan menjejaskan mata pencarian mereka. 단순한 지역 이기주의나 고립된 싸움이 아닌 한반도 평화를 위한 그리고 Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita antarabangsa dalam Berita Dunia selepas ini. Seorang wanita maut dan 5 yang lain cedera dalam serangan menggunakan pisau di tengah London. Pihak berkuasa polis menyiasat sama ada kejadian ada kaitan dengan tindak tanduk pengganasan. Datuk Bandar London menggesa orang ramai supaya bertenang.
Dalam satu kenyataan, polis berkata mereka menerima aduan sejurus sebelum tengah malam mengenai seorang lelaki yang menyerang beberapa orang dengan pisau di Medan Russell, London. Menurut laporan Sky News, wanita yang maut adalah dari utara England. Polis menggunakan pistol taser untuk menahan suspek. Kenyataan menambah mereka sedang menyiasat kemungkinan serangan adalah bermotifkan pengganasan. Laporan media sosial yang tidak dapat disahkan mengatakan kejadian mungkin ada kaitan dengan kumpulan yang cuba menimbulkan porak-peranda. Kebimbangan kian meningkat di Amerika Syarikat mengenai ancaman penyakit Zika setelah pihak berkuasa melaporkan kes pertama seumpamanya di Florida. Beberapa orang anggota Kongres mempersalahkan kegagalan untuk bertindak awal bagi mengekang penyakit bawaan nyamuk. Jabatan Kesihatan Florida menyiasat satu lagi kes Zika menjadikannya kepada 15 orang yang dijangkiti virus. Kesemua mangsa tinggal dalam lingkungan 2.6 km persegi antara satu sama lain. Senator Marco Rubio mengulangi gesaan agar Senat campur tangan dengan meluluskan rang undang-undang menghapuskan Zika. Namun Setiausaha Perkhidmatan Kesihatan dan Kemasyarakatan Sylvia Burwell memberi amaran peruntukan kewangan memerangi Zika kian merosot. Tanpa peruntukan segera, katanya keupayaan negara untuk bertindak balas akan terjejas. Pentadbiran Obama sehingga kini gagal meluluskan peruntukan sebanyak $1.9 bilion untuk memerangi Zika bagi mencipta vaksin serta program kawalan nyamuk yang membawa virus Zika. Pihak berkuasa bersedia untuk mempertimbangkan pilihan lain termasuk tindakan undang-undang ke atas syarikat yang gagal mematuhi peraturan. Sementara itu, Taiwan mencatat kes jangkitan Zika yang pertama di negara itu. Kes ialah wanita berusia 43 tahun yang bekerja di luar negara. Wanita yang tidak didedahkan identitinya pulang ke Taiwan pada 24 Julai dan mendapatkan rawatan perubatan. Berdasarkan rawatan, siasatan dibuat ke atas kesnya. Menurut Jabatan Kawalan Kesihatan Bandaraya Taipei, pesakit telah pergi ke beberapa buah negara yang disahkan dilanda wabak Zika. Dia diarahkan tinggal di rumah bagi mengelak dari digigit nyamuk. 4 kes jangkitan Zika dilaporkan di Taiwan sejak awal tahun ini, namun tidak ada kes tempatan yang dicatat. Pihak berkuasa turut menguatkuasakan langkah pencegahan. 所以他其实本身非常的警觉。那从他开始出现一些相关的症状，其实他都待在家里不出门哈。所以其实这个个案非常的配合，那本身自觉性也非常的高。Dua syarikat Perancis diberi tanggungjawab untuk mengubah suai dan memodernkan lapangan terbang utama Cuba. Perkara tersebut didedahkan oleh sebuah televisyen negara semasa memeterai perjanjian kerajaan terbaru untuk memberi kebenaran kepada operasi pengubah suaian sebagai usaha untuk meningkatkan kehadiran pelancong dari Amerika Syarikat. Pengumuman itu diumumkan sehari selepas Menteri Pelancongan Cuba Manuel Marrero menyatakan bahawa sepanjang tahun ini negaranya menerima seramai lebih 2 juta pelawat dan jumlah itu dijangka berganda menjelang tahun 2017. Cuba merekod jumlah pelancong dari Amerika semakin meningkat sejak Disember 2014 ketika hubungan diplomatik antara Washington dan Havana kembali stabil meskipun kehadiran pelancong dari Amerika Syarikat telah dihadkan disebabkan oleh sekatan perdagangan. Kerajaan Cuba tidak mendedahkan jumlah kerja-kerja pengubah suaian lapangan terbang berkenaan, namun berkata mereka telah melantik 2 buah syarikat dari Perancis yang kini memulakan kerja pembinaan. En correspondencia con los crecimientos estimados. De pasajeros. Ratusan orang penduduk melarikan diri dari pantai Caribbean kemarin ketika ribut taufan Earl melanda pantai Belize dan menyebabkan
hujan lebat berterusan di Honduras. Pegawai Organisasi Pentadbiran Kecemasan berkata setakat ini lebih 400 orang penduduk dari Kepulauan Ambergris Cay dan Cay Colker dan Lionel Coast Calvin telah dipindahkan di tempat yang selamat. Menurut laporan pegawai setempat, sekurang-kurangnya 20 tempat pelindungan telah disediakan untuk mangsa. Taufan yang berserta ombak tinggi itu menyebabkan panik terutama penduduk di Belize City, Stan Creek dan beberapa buah kampung pesisiran pantai Caribbean. Earl yang berkelajuan 215 km sejam dijangka akan meningkat dalam tempoh 2 hari ini. Earl merupakan nama yang kelima musim ribut taufan 2016 diramalkan membawa bersama hujan lebat, laut bergelora dan akan mengancam penduduk setempat dengan banjir kilat dan tanah runtuh di Honduras, Guatemala dan semenanjung Yucatan, Mexico. Golongan kanak-kanak miskin di kejiranan Rio de Janeiro berpeluang untuk bermain menggunakan blok Lego melalui ihsan seorang kerabat diraja. Ikuti laporannya selepas ini. Putri Mary dari Denmark memperkenalkan satu permainan Lego di salah sebuah sekolah di Rio de Janeiro sebagai sebahagian kempen negara berkenaan untuk mempromo permainan Lego ke Sukan Olimpik yang akan datang. Putri Mary tiba di Edi Profesora Norma Nogueira Rio dialu-alukan oleh pegawai kanan dari Brazil dan Denmark. Persembahan choir dari kumpulan pelajar dari Danish National Girls turut mengalung-alungkan ketibaan Putri Mary. Pontos positivos na formação. Putri Mary menyerahkan Lego berkenaan kepada wakil pelajar. Sebanyak 160 kotak permainan Lego sumbangan dari syarikat Danish diserahkan kepada sekolah berkenaan yang mempunyai seramai lebih 300 pelajar. Pengarah sekolah berkenaan, Michelle Mendes berkata acara itu adalah penting sebagai pertukaran budaya antara kedua buah negara. Kem tempat pelindungan pendatang yang terkenal di Calais akan dipamerkan di London dengan harapan untuk memberi pengajaran dan pendedahan mengenai krisis pendatang Eropah kepada penduduk Britain. Pameran sedang diadakan sehingga 7 Ogos mendedahkan struktur bangunan dan bahan yang digunakan untuk kemah pelindungan pendatang di utara Perancis yang dibina sementara di luar bandar Somerset House, London. Semua kemah berkenaan dibina semua oleh kumpulan teater yang membawa tema Hello UK atau Humans After All. Awal tahun ini, pihak berkuasa Perancis telah membuka setengah daripada kemah di selatan negara berkenaan ketika ribuan pendatang melarikan diri dari peperangan di Timur Tengah, Afrika dan Asia dan berharap untuk sampai ke Britain untuk menikmati kehidupan baru. Really close so that you can't ignore the symbol. But when I see him, sebelum berpisah, kita renungkan petikan maksud hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Bagi tiap sesuatu terdapat ujian dan cubaan, dan ujian serta cubaan terhadap umatku ialah harta benda. Dengan itu sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.